forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Seri Muhammad Mahathir bin Khalid. Ucapan beliau khas untuk PRK Kemaman. Okey, mari kita dengar ucapan beliau. Di akhir kita komen macam biasa. Beberapa faktor yang telah diberi gambaran yang salah, persepsi yang salah berkaitan dengan kepimpinan dan juga UMNO itu, maka akhirnya orang kumpulan atas pagar, kumpulan yang dipanggil silent voters, pengundi diam, kumpulan ini telah pun memihak kepada PAS. PAS sebenarnya itu je penyokongnya. Kan? UMNO inilah penyokongnya. Jadi atas pagar ni, atas pagar yang sekian kalinya telah bagi undi itu kepada sini, dah telah beralih ke sini. Dan kumpulan ini boleh membuat pemikiran, boleh membuat judgement apabila sampai masanya untuk Kemaman. Menukar semula undi kepada untuk Kemaman ni saya mempunyai keyakinan bahawa jika dilihat daripada ketokohan seorang calon yang kita bawa dalam PRK ni, tidak ada sebab untuk pengundi tidak memilih dalam Parlimen Kemaman ini tidak memilih Yang Mulia Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Effendi ataupun Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Tidak, jadi bukan pesaing lah. Jadi mereka kena cari, sebab tu cari dan akhirnya terpaksa letak Dr. Sam lah untuk nak lawan ni kan. Kiranya getar jugalah. Yalah, kalau nak kira dari situ saya fikir dia orang pun juga kalau alang-alang ni masalah ni. Lingkup kan, jadi kalau letak yang kecil-kecil ni ada masalah ni. Alang-alang letak lah Dr. Sam lah. Oil and gas ada tendensi untuk menjadi pusat pelancongan lebih baik dan aktiviti perekonomian setempat yang berkait dengan komoditi, kelapa sawit dan sebagainya. Jadi kalau ada suara yang dibawa ke peringkat Putrajaya dengan Tan Sri Raja Muhammad Effendi sendiri menjadi ahli parlimen, saya fikir akan membantu masyarakat setempat di Kemaman ni untuk tingkatkan lagi aktiviti ekonominya. Penjanaan aktiviti ekonomi masyarakat setempat yang lebih baik untuk masa depan. Penjanaan yang sudah semestinya pernah dibawa juga oleh Barisan Nasional Dah terdahulu. berpuluh tahun dah. Kemudian tahun. dalam satu penggal ni yang tak dapat. Dulu ada satu penggal tak dapat. Tapi yang akhir ni tak dapatlah 2018 ke 2022. Dan 22 sekarang lah. Yalah. So saya kira pengundi dan penduduk di Kemaman sepatutnya perlu lebih jelas melihat perkara ini untuk kawasan dia jelas dah, tapi nak rasional sekarang ni. Nak rasional. Kalau emosi tak nak lah, aku tak nak bagilah atas apa alasan tak nak bagi. Itu tak jadi. Banyak ahli UMNO ada. Berapa banyak orang atas pagar. Siapa orang atas pagar yang boleh jadi leader? Panggillah datang kat surau ke, kat masjid ke, kat balai ke, kat rumah orang ke, minum kopi, cakaplah. Maknanya please jangan emosi. Kemudian yang keduanya anak-anak tu. Anak-anak yang masih di bawah umur 30 tahun. Mangkali anak muda yang dia pun tak jelas. Kemudian ada orang yang boleh tolong jelaskan. Dokongan untuk orang muda ni, dia panggil dalam kumpulan ni, dia panggil peer group. Rakan sebaya. Rakan sebaya yang kemudiannya boleh mempengaruhi hidup dia. Jadi dalam rakan sebaya ni, rakan sebaya mana yang akan datang? Antara sekarang ni, antara rakan sebaya, kemudian parents, ibu bapa, rakan sebaya dan media sosial. Siapa yang tiga ni, siapa yang influence lebih? Yang sudah tentulah yang pertama media sosial. Datang melalui Instagram, datang melalui TikTok. Satu. Yang kedua baru rakan sebaya. Yang ketiga baru ibu bapa. Jadi sekarang ni kepada anak muda, dia dapat benda yang dia dapat tu
Yang banyak jelasnya dalam bentuk persepsi. Ya, betul. Kemudian half true ataupun separuh benar. Kemudian barulah yang benar. Jadi sikit je. yang benar ni mungkin sikit. Ya, memang sangat sebab tu kita minta supaya lebih baik mereka ada rakan sebaya yang boleh tolong bersama-sama berfikir. Sebab untuk masa depan ni kerajaan fikir, kita cakap pasal kerajaan, termasuklah kerajaan perpaduan yang ada hari ini, kerajaan unity government ni, juga memikirkan untuk masa depan anak muda. Dia tak fikir kata jadi kerajaan, fikir yang mana ada, tak ada. Mana-mana kerajaan pun termasuk unity government ni, kerajaan perpaduan ni, satunya memikirkan bagaimana nak cari jalan untuk masa depan anak muda. Sebab anak muda di situ, anak muda nak kahwin. Ya, betul. Anak muda nak ada anak. Anak muda nak ada makanan untuk family. Kalau anak muda ni baru ada anak umur 25 tahun, dia nak beli susu anak dia. Pampers mahal. Pampers, dia nak kena ada makanan atas meja. Jadi kerajaan juga fikir. Sebab tu saya berkeyakinan bahawa kerajaan perpaduan, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sedang memikirkan dengan tim dia, memikirkan dengan UMNO dan Barisan Nasional menjadi sebahagian daripada kerajaan tu, fikir apakah perkara-perkara yang baik yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi melihat masa depan orang muda. Orang muda tu siapa? Anak muda di universiti. Ya. Anak muda di TVET, Technical Vocational Education Training, yang sekarang ni tengah buat kursus, yang buat diploma, yang buat sijil. Anak muda yang tak dapat masuk ke mana-mana institusi pengajian tinggi selepas umur 17 tahun. Anak muda ada lagi, anak muda yang buat hufaz. Dia belajar hafal Quran, tapi dia tak ada kemahiran. Dan anak muda yang ada di kampung. Jadi semua ni, anak muda ni kena fikir apa dia punya next. Jadi sebab tu saya fikir kerajaan pun buat, dan kerajaan sedang berusaha ke arah tu. Termasuklah di Kemaman. Bukan fikir untuk satu negara ni, kita fikir juga untuk Kemaman. Kalau dah ada wakil nanti, ahli parlimen tu pula dipilih di kalangan Barisan Nasional, yang ada, kata Datuk Mak Mazlan, ada jambatan ke Putrajaya, sudah tentulah dapat membantu lagi. Sentimen kebencian. Ya. Sentimen kebencian. Maknanya apa yang orang lain buat tu semua tak kena. Apa yang orang lain buat tu tak betul. Jadi akan ambil satu tindakan, mereka mengambil tindakan untuk mengutuk semua orang lain. Itu dipanggil politik kebencian. Betul. Satu. Yang keduanya, apabila ada berkaitan dengan keturunan. Of course, kita ada Melayu majority. Ada masyarakat India, masyarakat Cina, masyarakat Siam, masyarakat Kadazan, Dusun, Iban, Dayak, Murut, Bengali, Portugis. Kalau nak cerita kaum banyak, tapi majoritinya adalah Melayu. Saya sebagai pemimpin Melayu UMNO, sudah tentu saya kata kita berjuang untuk bangsa Melayu. Tapi bila kita berjuang bangsa Melayu, consideration kita ambil kira juga tentang kedudukan kaum-kaum lain, bangsa-bangsa yang lain dalam negara ni. Jadi sebab tu apabila wujudnya kerajaan unity government ni, kita perakui dan kita terima, sebab pimpinan UMNO pun terima bahawa boleh lihat bahawa dianya adalah merupakan satu lorong kepada pengukuhan perpaduan. Jadi sebab tu bila datang kepada pilihan raya seumpama ni, kita tak boleh bawa politik kebencian. Kalau orang lain semua tak suka, kamu semua, orang lain semua tak betul, aku saja yang betul. Tak ada lah sebenarnya. Ini yang kemudiannya datang pula mengenai hukum agama dalam tu. Tak boleh sebenarnya bawa hukum agama. Cakaplah pasal nak cakap nak buat correction, pembetulan boleh, tapi tak payahlah jatuh hukum. Mengundi Barisan Nasional. Cumanya sekarang ni yang tinggal di tengah-tengah ini adalah orang atas pagar. Silent voters. Silent voters ni saja yang kita merayu untuk memberi undi itu kepada Barisan Nasional.
Pengundi dalam Kemaman. Sama ada pengundi atas pagar ni yang duduk di Kemaman ataupun duduk di luar. Judgement yang dibuat, kekuatan yang kita minta ini adalah supaya Jeneral Besar Tan Sri Raja Effendi boleh menjadi ahli parlimen tuan-tuan penduduk Kemaman. Kenapa dia boleh? Sebab dia boleh mewakili apa yang nak diusulkan kepada Putrajaya, kepada kerajaan perpaduan ni, dia ada hak sebab dia ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Tapi kalau datang juga daripada sana dan sini pun dah ahli adun PAS dan Dr. Sam pun dia Menteri Besar, dia boleh buat lah setakat dia jadi MB lah. Dan dia pula adun dia di Besut. Ya, betul. Jauh. Kan, Besut di jauh sana dan Kemaman di sini jauh. Jadi pada saya orang Kemaman boleh. Kita dalam komen saya lah sebenarnya Sri Mahathir Khalid cakap tadi, kita berharap kita dapat memujuk sebanyak yang mungkin pengundi atas pagar supaya dapat mengundi UMNO dan kerajaan perpaduan. So, jika kita dapat kurangkan majoriti mereka, so mahu mereka tersedar sikit. Kalau majoriti mereka terlebih, mereka akan cakap besar lagi nanti. Mari terus menyokong kerajaan perpaduan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.